Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita sambung masih lagi bab ubahan, tapi dia subtopik 1.2 iaitu ubahan songsang. Okey, sebelum ni kita belajar ubahan langsung. Semua orang faham apa itu ubahan langsung? Ubahan langsung apabila suatu pemboleh ubah itu meningkat, satu lagi pemboleh ubah itu pun meningkat. Tapi dalam ubahan songsang awak kena faham dia terbalik sikit. So dalam ubahan songsang apabila Y bertambah, X pun akan berkurang. Maksudnya apabila Y itu meningkat, X itu menurun. Manakala apabila Y itu menurun, X itu meningkat sebab dia songsang. So bila dia jadi itu namanya ubahan songsang. Okey, macam mana kita nak tahu ubahan songsang? Kita tengok contoh yang ke-15. Chia Ming mengambil bahagian satu larian maraton dengan jarak 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa yang diambil oleh Chia Ming dengan laju puratanya. So kat sini dia bagi masa, dia bagi laju purata. Dia suruh nyatakan perubahan laju purata jika masa yang diambil 2 kali ganda. So awak kena faham kat sini. Okey. Okey, awak cuba tengok kat sini. Ini masa ni kalau tengok kat jadual kat sini. Okey. Jadual kat sini 4 dengan 0.5 ni yang asal. So, dia tanya, apa perubahan laju, dia nak perubahan laju purata tu? Apabila masa ini ditambah 2 kali ganda. Ingat, dia adalah hubungan di antara dua kuantiti. Okey. Kalau awak tengok kat sini, kalau 4, okey, kalau masa tu 4, okey, kalau masa tu 4, dia nak berubah 2 kali ganda, that means darab 2 lah, 8. Okey, so sekarang ni bila masa ni 8, so sekarang kita ubahan songsang. Dia punya laju purata, kalau sini darab, dia akan jadi bahagi. Okey, sebab dia berkurang 2 kali kan. Dia berkurang 2 kali ganda. So awak akan dapatlah apabila masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Okey, sebab kalau awak tengok kat sini, dari mana awak tahu ini adalah ubahan songsang? Awak cuba tengok kat sini, 8, 5.25. Nampak? Dia dah bagi jawapan kat situ. So awak kena kaitkan. Okey, sama juga kat sini, dia berkurang 1.5 kali ganda. Ambil yang asal dulu. Okey, yang asal kat sini adalah 6. Okey, di mana masanya 6, laju purata tu akan jadi 7. So, dia kata berkurang 1.5 ganda. Ingat, bahagi pasangannya darab. Tolak pasangannya tambah. So, dia kata sini berkurang. Bila berkurang, kita guna simbol bahagi. So, bila bahagi, 6 bahagi 1.5. Okey, nilai yang baru dia 4. So, tengok dekat sini, mana 4? 4. Nampak? 0.5. So, nampak? Apabila masa berkurang, laju purata pun bertambah. Okey, so cikgu harap faham yang ini. So, kita pergi masuk yang seterusnya melibatkan graf. Kalau awak ingat ubahan langsung yang sebelum ni, sesuatu graf itu adalah ubahan langsung jika suatu garis lurus itu melalui asalan. Okey, kalau kamu ingat lagi lah. Okey, macam mana? So, kalau ubahan langsung, ini graf Y, ini graf X, wajib lalu asalan. Okey, itu dinamakan ubahan langsung. Macam mana kalau ubahan songsang? Ubahan songsang, ingat tahu belajar graf fungsi masa tingkatan 3? Okey, nampak kotak memori ni. Kan ini awak belajar graf selingan, bentuk graf dia adalah hyperbola. So, apabila dia ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X, graf itu adalah hyperbola. Okey, macam mana kita nak dapat garis lurus, cikgu? Dalam graf, kalau kita nak tahu dia dalam bentuk garis lurus, maksudnya nilai Y dia akan jadi berlawan dengan 1/X. Itu yang awak kena faham. Dia baru bentuk garis lurus. Kalau berlangsung, Y melawan X dah dapat garis lurus. Tetapi kalau songsang, Y melawan 1/X. Okey, sekarang kita tengok contoh sama juga. Okey, awak kena balik pada ni lah. Kalau hubungan ubahan, dia ada bentuk 1/X. Kenapa 1/X? Sebab dia songsang. Sama juga, kalau nak daripada ubahan, nak tukar pada persamaan, kena ada K. Okey, so kita tengok pada contoh 8. Okey, diberi X sama dengan 0.25 apabila X 3. Ungkapkan, ingat kelas, bila ungkap wajib guna sama dengan. Okey, saya harap semua orang faham yang ni. So far saya semak latihan sebelum ni, majoriti dah semakin memahami.
So ingat, bila ungkap wajib dalam bentuk sama dengan. So soalan A sama macam ubahan langsung, cuma ini berubah secara songsang. Tulis dulu dalam bentuk hubungan ubahan. So Y berubah secara songsang dengan X. Nampak? Bila songsang saya terus buat 1 per. Okey. Sama, bila ubahan kena ada sama dengan, kena ada K. Salin balik. Okey. Sekarang dia ada nilai. Bila ada nilai, that's mean awak kena cari nilai K. So awak akan dapat Y adalah 3, K 0.25. So K ni awak akan dapat 0.25 darab 3. K awak akan dapat 0.75. So bila ungkap, awak akan dapat Y sama dengan 0.75 per X. Okey. B, okey, ni hati-hati. Ramai saya semak punca kuasa ni dia tak faham. Ingat, punca kuasa 2X macam ni. Bila punca kuasa 2, tak perlu tulis 2 kat situ. Okay, biar je macam ni. So, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Bila ubahan, tukar sama dengan, dia jadi K per punca kuasa 2X. So, Y berapa? Y adalah 3. K per 0.25. Selesaikan. K awak akan dapat 1.5. So, awak akan dapat Y sama dengan 1.5 per punca kuasa 2X. Okey, cikgu harap faham contoh yang ini. So, kita pergi pada contoh seterusnya. Cikgu terpaksa buat laju sebab YouTube. Yang cikgu punya ni free, boleh masuk 15 minit je. Okey, contoh seterusnya. Diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okey, awak tahu P berubah secara songsang. P berubah secara songsang dengan Q. So, tukar bentuk sama dengan. So, Y sama dengan K per Q. P. Okey. Okey. So, dia bagi nilai apa sekarang? Dia bagi P2Q7. Okey. Yang ini maksudnya dia suruh cari nilai K dulu. Yang ini awak boleh hitung nilai ni nanti kejap lagi. So, P berapa? P2K per 7. So, K sama dengan 14. So, persamaan dia, ungkapan dia adalah P sama dengan 14 per Q. Okey. P sama dengan 14 per Q ni boleh digunakan untuk satu soalan yang sama. Maksudnya, awak tak payah cari nilai K yang baru. Okey. So, sekarang ni nak cari nilai P. So, P berapa? Tak tahu. K 14 per 1. Ambil balik persamaan ni untuk cari nilai P. So, awak akan dapat P sama dengan 8.75. Okey. Faham yang ni? Sama jugalah macam latihan sebelum ni. Okey, contoh dia kata, cari nilai Q diberi P sama dengan 6. Contoh. So, sama juga guna yang ini balik. So, akan dapat 6 sama dengan 14 bahagi Q. So, nak dapat Q sama dengan 14 bahagi 6. So, awak cari dah sendiri. Saya tak ada kalkulator kat rumah. Okey. So, seterusnya kita pergi untuk penyelesaian masalah. Okey, untuk penyelesaian masalah ni, kena tengok dulu, unit dulu. Okey, bila baca soalan, tengok unit. Adakah unit dia berbeza? Macam latihan sebelum ni cikgu ada bagi. Unit dia pun berbeza. So, hati-hati. Okey, so kita baca soalan, kita highlight. Berdasarkan hukum Bohr, tekanan gas P bagi satu jisim gas berkadar songsang. Nampak? Satu jisim gas berkadar songsang dengan isi padu gas. Okey, dia dah cakap dah. Tekanan gas tu adalah P. Okey, jika suhu gas itu adalah tetap. Raja di sebelah menunjukkan gas terperangkap di dalam sebuah silinder. Okey, sekarang ni apa yang terlibat? Dia terlibat adalah pemboleh ubah P dengan V. Okey, kalau awak tengok kat sini, dia dah kata, nampak step pertama, memahami masalah. So, awak tahu P itu adalah tekanan gas berkadar songsang dengan isi padu gas V. So, dia suruh cari nilai V apabila, maka, okey, Raja dia menunjukkan, okey, apabila isi padu di dalam silinder itu dah 80, okey, maka tekanan gas adalah 192.3 kPa. Dia suruh, okay, ni soalan baru. Hitung isi padu gas apabila tekanan ini. Maksudnya, soalan ni nak isi padu gas. Okey, V itu berapa apabila P 121.76. Nampak? Merancang strategi. Okey, mula-mula
membuat kesimpulan. Okey, awak tahu apabila P1271.6, okey, sorry. Sebulan ni last sekali. Tengok anak panah kat sini. Daripada memahami masalah, pergi merancang strategi. Okey, sekarang kita kena laksanakan strategi kita. Okey, awak tahu P berkaran sama dengan V. Nampak? Dia buat dalam bentuk hubungan ubahan. Dari bentuk hubungan ubahan, dia tukar jadi sama dengan. So, dia ambil dulu nilai V80 yang saya highlight pink ni dengan isi tekanan gather 190.25. So, untuk apa kita masukkan nilai ni? Untuk kita dapat nilai K. Nampak? Dia dapat nilai K. Dia jadi dalam bentuk persamaan. Nampak? Bila jadi bentuk persamaan, dia nak nilai V. Masukkan nilai P yang 121.76 ni kat sini. Dapat jawapan. Okey, faham? Cikgu harap faham semua. So, nanti cikgu akan bagi latihan. So, ada masalah macam biasa, WhatsApp personal cikgu. Okey. Jaga diri.